Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah, Fuhuocie, Kuaile. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama secara fisik, namun mungkin tidak ada salahnya kita memberikan selamat Hari Paskah kepada rekan-rekan kita di dalam satu keluarga, saudara-saudara kita, papa mama kita. Mari kita menyatakan selamat Paskah. Kita bersyukur walaupun hari ini bukan hari yang mudah, kita masih boleh diberikan kesempatan merayakan kebangkitan Kristus bersama-sama. Kebangkitan adalah pusat daripada iman Kristen. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang pernah ada di dunia ini, yang hidup, mati, namun bangkit dan hidup kembali. Itu sebabnya, kita yang percaya kepadanya, kita mempunyai satu pengharapan yang sejati. Jemaat, saya mengajak setiap kita boleh sama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita kembali merefleksikan akan kasih dan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari jemaat sama-sama kita menyatakan iman kita. Sungguh hidup penebusku. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini sama-sama. Sungguh hiduplah penebusku dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh janjinya terlaksana dan firman-Nya tak binasa. Meski maut merusak ragaku kan datang kepadanya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh bagiku disiapkan tempat tinggal di dekatnya. Sungguh besarlah kasih Tuhan kelak aku dijemputnya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa
bagiku. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa. Sekali lagi kakak, sungguh-sungguh hidup bagiku. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh hiduplah penebusku. Engkau Allah yang sudah lahir ke dalam dunia. Engkau hidup, engkau mati. Namun bukan hanya engkau mati ya Tuhan. Engkau sudah bangkit di hari yang ketiga dan engkau naik ke surga. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang bukan hanya mati, tetapi Allah yang sudah mengalahkan kematian. Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang hidup. Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami hidup seperti orang-orang yang punya pengharapan. Karena sesungguhnya Allah kami adalah Allah yang telah menang di atas maut. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah kondisi situasi dunia yang tidak mudah hari ini karena wabah virus corona, kami percaya ya Tuhan, pada saat kami menggantungkan harapan kami kepada Allah yang hidup, maka Allah itu sendiri yang akan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan bagi setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami percaya, jikalau Tuhan masih memberikan nafas, kehidupan bagi kami hari ini, itu artinya adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan segala pujian kami, syukur dan hormat kami hanya kepada Engkau yang sudah bangkit dan sudah menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat, mari sama-sama dengan seluruh jemaat di seluruh dunia dan segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. They called him Jesus.
Jemaat, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membaca satu perikop mengenai kebangkitan Yesus yang diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kubur kosong adalah tanda Yesus bangkit dan hidup. Karena dia hidup, ada hari esok dan ada pengharapan. Khususnya di masa-masa yang sulit ini, mari sama-sama kita boleh terus menyandarkan hidup kita kepada Kristus yang telah bangkit. Coba sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh merenungkan satu pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, sambil kita sungguh-sungguh merenungkan kasih dan pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada. Sekali lagi katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Anugerah-Nya selamatkan kita, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sambil kita terus merenungkan kasih kebaikan anugerah Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih dan anugerah-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku tak
takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah Bapa. Sekali lagi, ku takkan lupa kasih dan anugerahnya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan dan puaskan hasratku. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. 弟 Memohon 兄姐妹早安。当我们还没有读神的话语前，让我们先一起祷告。 kita memohon hikmat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, ini kami ya Tuhan. 天父上帝，我们来到你的面前， Tolong kami pada saat ini untuk bisa memahami firman, 求主你帮助我们，让我们能够明白你的道， sehingga iman kami dikuatkan. 让我们的信心得到坚固。 Kami bersuka cita atas kebangkitan-Mu. 我们为着主的复活而欢喜。 Kami diingatkan kembali dampak kebangkitan-Mu bagi hidup kami. 我们再次被提醒，你的复活对我们有何等大的影响。 Tolonglah kami ya Tuhan. 求主你帮助我们， Berkati hamba-Mu yang berbicara. 你传讲信息的仆人， Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu di dalam doa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita membuka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. 让我们翻开约翰福音20章11节到第18节。 Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. 约翰福音20章11节到18节。 Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia itu hidup untuk mencari sesuatu atau seseorang. 弟兄姐妹，我们或者总是会寻找一些事。 Kita sekolah atau kuliah ingin mencari teman baru. 我们读书的时候要找新的同学， Kita ingin mencari nilai yang lebih baik, 我们要找新的成绩， mencari sekolah atau universitas yang lebih bagus. 我们要找更好的学校。 Kita bekerja pun mencari pendapatan yang lebih baik. 工作的时候也盼望有更大的收获。
pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. 从一个地方搬到另外一个地方。 Mungkin karena kita mencari pengakuan dari atasan kita. 可能我们正在寻找我们上司的认可。 Mungkin kita mencari perusahaan yang rekan kerja kita itu mudah kerjasama. 可能我们会找一些跟我们有更好合作的同工。 Kita menikah. 我们结婚， Mungkin karena kita sedang mencari agar status ekonomi kita itu sedikit lebih baik. 让我们的社会地位能够变得更好。 Kalau saya mengingat paman saya pernah berkata seperti ini kepada saya. 我记得我的伯父曾经对我这么说 Udah Per, kamu gak usah pusing-pusing mikirin rumah. 你不必再去想要一个房子吧， Karena nanti rumah itu yang milik istri. 因为那个房子一定会有的。 Dan kalian baru bisa nyicil kalau berdua. 若是你已经是两个人的时候，你可以谈还。 Jadi menikah untuk bisa menyicil rumah atau memiliki perekonomian yang lebih baik. 也就是说，结婚是为着能够谈还买房子，或者能够有更好的收获。 Menikah mencari pasangan agar kita nggak kesepian. 我们找配偶，让我们不会感觉到孤单。 Semua manusia itu mencari sesuatu dalam hidupnya. 每一个人在生命中总是会找一些事， Mereka butuh sesuatu atau seseorang 他们需要一些事或者一些人， karena butuh pegangan hidup. 因为他们需要在生活中有一些的人来支持他， Atau mereka ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. 或者要满足他们的需要。 Tapi apakah seperti itu kita bersikap dalam hidup ini? 但是，是不是我们活着就是持着这种的态度呢？ Maria pun mencari di dalam hidupnya. 玛利亚也是在寻找， Tetapi yang ia cari ini sangatlah luar biasa dan unik. 但是她寻找的却是与众不同的。 Yang ia cari Yesus. 她找耶稣。 Maria Magdalena di dalam teks ini tidak begitu jelas itu siapa. 刚才念过的经文说到的莫大拉玛利亚，好像不很清楚有关她的身份。 Di Injil Lukas ada wanita Maria Magdalena yang kerasukan 7 setan. 在路加福音说到一位莫大拉的玛利亚，她是被7个鬼附身的。 Di Injil Yohanes wanita yang kedapatan berzina. 在约翰福音有另外一位莫大拉的玛利亚，她是犯奸淫的女人。 Wanita ini yang ditangkap oleh orang Yahudi dan dilemparkan ke depan Yesus 众人抓住了她，然后把她带到耶稣的面前。 dengan maksud untuk menjebak Yesus. 他们是要陷害耶稣， Namun aneh sekali, laki-lakinya itu tidak ditangkap. 但是很奇怪，那个同他一起犯奸淫的男人， Kalau- 并没有带到耶稣的面前。 Kalau kita melihat konteks Yohanes, berarti ini Maria Magdalena yang berzina. 若是我们看刚才的经文，这位莫大拉的玛利亚就是那位犯奸淫的玛利亚。 Nah, wanita inilah yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. 那么就是这个玛利亚，她很早就来到耶稣的坟墓， Dan dia terkejut mendapati bahwa kuburan itu sudah terbuka. 她很吃惊，因为看见墓门已经打开了。 Dan Maria langsung memanggil kedua murid, 她就告诉2位耶稣的门徒， Petrus dan murid lain. 彼得跟另外一位门徒。 Murid-murid itu berlari ke kuburan dan menemukan dan terheran-heran akan kondisi kuburan yang ada. 门徒们就很快的跑到坟墓那里，他们很奇怪，因为看见坟墓已经被动了。 Ada kemungkinan murid-murid ini langsung kembali untuk bertanya kepada para murid yang lain. 很可能这些去过坟墓的门徒又跑回去问别的门徒， Tapi Maria Magdalena tetap berada di dekat kubur itu. 但是莫大拉的玛利亚她还是守在 Dia 坟 berdiri, 墓那里， dia berdiri dan dia menangis. 她站在那里，她哭了。 Maria tidak menemukan Tuhan Yesus, 玛利亚没有看见耶稣的尸体， Tuhan yang mengampuni dosanya, 是曾经施免她罪恶的耶稣， Tuhan yang mencegah ia dilempari dengan batu. 是耶稣。 是那位耶稣保守了他，不被人用石头打死他， Tuhan yang memberikan anugerah. 是给他恩典的耶稣。 Sampai suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada
Maria, 以至于有一个时候，有一个人问玛利亚 Ibu, mengapa engkau menangis? 夫人：“你为什么哭呢？ Siapa yang kau cari? 你找谁呢？” Maria berpikir bahwa laki-laki yang bertanya ini adalah penjaga taman. 玛利亚以为问他的那个人是一位守园的男人， Dia pikir orang ini yang menyembunyikan mayatnya Tuhan Yesus. 他想是这位看园的把耶稣的尸体藏起来了。 Dan Bapak Ibu kalau perhatiin teksnya, 弟兄姐妹，若是你看这段经文的话， ingin mengambil mayat Yesus. 玛利亚她很想去取耶稣的尸体。 Memegang mayat di dalam konteks Yahudi adalah sesuatu yang najis. 那么对犹太人的传统习惯来说，去摸尸体是一件很污秽的事， Tidak ada seorang pun yang mau memegang mayat. 没有一个人要摸尸体。 Namun wanita ini ingin tahu di mana mayat Yesus dan mau membawanya kembali ke dalam kuburan. 但是这位妇人她很想知道耶稣的尸体放在哪里，她很想把耶稣的尸体带走。 Ini adalah wanita berdosa yang bertemu dengan anugerah. 她是一位犯罪的女人，她现在蒙了耶稣的恩。 Wanita yang menyadari bagaimana kasih Tuhan yang melimpah atasnya. 一位醒悟到耶稣的爱是何等满意的女人。 Maria mencari Yesus dan ia menemukannya. 玛利亚寻找耶稣，她找着了， Yesus menyatakan diri 耶 kepada 稣 Maria. 向她显现。 Begitu bahagianya Maria sampai-sampai dia mau memeluk Yesus. 她很高兴，很欢喜，她要去抱耶稣。 Makanya Yesus tahan sebelum si Maria itu secara refleks ingin untuk menyentuh Yesus. 那么耶稣他就不让玛利亚摸着他。 Saat ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus 这 Kristus. 个时候，我们正在欢庆我们的主耶稣的复活， Ia yang memberikan anugerah kepada kita. 他也赐给我们恩典， Ia yang mengampuni dosa kita. 他饶恕了我们的罪。 Dan sungguh ini merupakan sukacita yang besar seperti yang Paulus tuliskan 这是一个很大的喜乐，就好像彼 Dalam 得 satu- 所写的， dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 在哥林多前书15章17节 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, 说到，若是耶稣不复活的话， maka sia-sialah kepercayaan kamu 那么我们信的就徒然， dan kamu masih hidup dalam dosa. 我们还活在罪里面。 Karena Kristus bangkit 因为耶稣基督复活了， menunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus Yesus benar 显明我们对耶稣的信心是正确的， dan dosa-dosa kita sungguh telah dihapuskan. 我们的罪已经被涂抹了。 Maria Magdalena mencari Yesus ini. 莫大拉的玛利亚找这位耶稣， Tapi apakah kita memang juga mencari Yesus? 我们是不是也正在找耶稣呢？ Di awal bulan Februari waktu COVID-19 itu baru muncul, 在2月初，当这个冠状肺炎病症开始出现的时候， kalau nggak salah udah beberapa orang yang terkena di Indonesia. 好像在印尼已经有几个人感染。 Dalam pikiran dan perasaan saya langsung khawatir. 那么在我的思想里面，我就开始有担忧， Waduh, saya butuh masker nih. 我需要口罩， Saya cari ke mall, 我就去商场去找， saya cari ke toko-toko yang lain. 我去找别的商店， Saya cari di internet, 我在网络里面去找， saya pesan 我去 langsung 订购， masker yang katun. 我订购用布制造的口罩。 Dalam satu hari itu yang saya lakukan. 那么在一整天我就做这样的事。 Kemudian saya mulai menyadari kok saya nggak mikir Tuhan dulu ya 后 pertama-tama 来我 ya. 又开始想，为什么我不去想到神呢？ Loh, kenapa saya nggak mikir, nggak nanya Tuhan, Tuhan apa yang hendak Engkau katakan padaku pada momen ini? 为什么我不问神说，神啊，你这个时候你要对我说什么呢？ Saat aku khawatir, apa yang hendak Engkau ingin katakan? 当我有担忧的时候，你要对我说什么呢？ Dan saya menyadari 我醒悟到，
Dan kita pun perlu menyadari 其实我们都应该能够醒悟到， bahwa rupanya hidup itu bergerak secara alami, secara natural. 其实我们的生命是很自然的在发展， Kita itu bergerak hanya mengikuti naluri semata. 我们的行动不过是照着我们的本能， Hidup kita itu secara otomatis bergerak untuk pemenuhan kebutuhan. 我们活着，我们的行动是为着满足我们的需要。 Ada orang yang nimbun masker, 有的人去买很多的食物， ada yang stok makanan gila-gila luar biasa banyaknya. 他们存的很多很多。 Ada yang bisa konflik hanya karena berebut di dalam supermarket. 那么在抢购这些东西的时候，他们吵起来、打起来。 Apa yang bergerak dalam pikiran dan perasaan kita waktu kita mengalami situasi-situasi seperti ini? 那么当我们面临这种的形式的时候，我们的想法是什么呢？ Apakah kita mencari Allah 我们是不是有找神呢？ atau bukan? 或者我们没有？ Bahkan waktu kita datang beribadah ke gereja pun, 当我们来敬拜神的时候， rupa-rupanya kita juga itu bergerak, beribadah atau melakukan perilaku religius, 我们好像正在进行一个宗教的仪式， doa, puasa, 祷告、禁食， baca Alkitab, 我们读经， ikut ibadah online, 我们参加这个网上直播的这个敬拜， langsung cek di 2-3 gereja karena bisa akses 然后 video. 我们去看别的教会的敬拜。 Tetapi itu muncul sebagai karena ada kebutuhan yang ingin didapatkan. 这些事的成就，不过是我们心里面有一种欲念， Perlindungan dari penyakit. 我们想要从这个感染病那里得到一种释放， Kesembuhan dari penyakit. 我们想要得到医治。 Jangan-jangan kita pun bersuka cita Yesus bangkit bukan karena Yesus atau Allahnya, 可能我们说耶稣复活，我们很欢喜，但是并不是说到因着复活的欢喜， tapi karena berkat-berkat yang kita harapkan. 而是要得着我们所盼望得着的恩典。 Kita mencari berkat bukan pemberinya. 我们寻找恩典，并不是拿赐给我们恩典的神。 Kita bersuka cita karena berkatnya dan bukan pemberinya. 我们欢喜是因为神的恩典，不是拿赐给我们恩典的神。 Apa yang saat ini dan yang kemarin Bapak Ibu itu sedang cari dalam hidup? 那么我们今天，我们过去，我们正在寻找什么呢？ Apa respons alami waktu kita mendengar corona? 当我们听见这个冠状病毒蔓延的时候，我们的反应是什么呢？ Apa yang kita lakukan? 我们做什么呢？ Apakah dengan demikian berarti kebutuhan untuk melindungi keluarga, mencari perlindungan Tuhan itu berdosa? 是不是就在这个时候，我们寻找一些能够保护我们的，是不是不对呢？ Nah, kita harus menyadari bahwa itu kebutuhan yang alami, yang wajar kita miliki. 其实那是很自然的，是我们想要得着的。 Nah, namun kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah manusia berdosa. 但是我们不要忘记，我们是罪人， Sehingga kebutuhan-kebutuhan dan keinginan kita 以至于我们所想要的， mengontrol dan menguasai hati dan pikiran kita. 已经控制了我们的心，控制了我们的思想。 Kita sih enggak sembahyang ya ke gunung tertentu atau ke pantai misalnya. 我们没有去别的地方去拜别的神， Kita enggak kasih sesajen. 我们没有去献什么祭物， Tapi kita menyembah Allah-Allah lain di dalam hati kita. 但是其实我们在我们的心里面已经去拜别的神了。 Seringkali itulah yang kita cari. 很多时候我们就是做到这一点。 Paulus kepada Timotius berkata demikian. 彼得告诉提摩太， Akar segala kejahatan ialah cinta uang. 贪财是万恶之本。
Jadi bukan akar segala kejahatan ialah uang. Perhatiin beda ya. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. 那么万恶之根就是贪爱钱财。 Dan ini diperkuat di ayat berikutnya, sebab oleh memburu uanglah. 因为你去追求金钱。 Nah, kita ganti uang ini dengan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita saat ini. 那么我们把这个钱财换成我们这个时候正在去寻找的别的事物。 Cinta dan memburu berkat. 我们去追求神的恩典， Cinta dan memburu mukjizat. 我们去追求神迹， Cinta dan memburu laki-laki atau perempuan tertentu. 我们去追求某一位男人或女人， Cinta dan memburu pekerjaan kita. 我们去追求一个合适于我们的工作， Cinta dan memburu pengakuan dari orang lain. 我们追求别人的认可， Kita cinta dan memburu penerimaan kasih orang lain. 我们去追求别人的爱护。 Apa yang kita cari? 我们正在寻找什么呢？ Nah, kita perlu menyadari apa yang bergerak di dalam pikiran dan perasaan kita. 我们应该知道我们的思想里面，我们的心里面正在想什么。 Maria Magdalena mencari Yesus. 莫大拉的玛利亚，她找耶稣， Siapa yang kita cari? 我们又找谁呢？ Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penyakit, di tengah-tengah corona ini, 那么在这流行病中间， kita mungkin stres 我们可 karena 能很受压力， rupanya kita bekerja dan pendapatan kita itu harian. 好像我们正在工作，但是我们每一天的这个收获是那一天的这个得到的薪金。 Kalau kita mencari Allah, yang terlebih dahulu kita lakukan 那么，要是我们找上帝的话，我们应该先做的， Tuhan, apa yang hendak Engkau nyatakan padaku saat ini? 我们应该问神说：“神啊，你要我这个时候做什么呢？ Apa yang Engkau hendaki untuk aku lakukan saat ini? 你想要我们做什么呢？” Itu muncul nggak dalam pikiran kita? 我们的思想里面有出现这样的事吗？ Itu kita ucapkan nggak dalam doa-doa kita? 是不是在祷告里面也这么说？ Saat penyakit muncul, 当流行病出现的时候， mungkin pasangan kita terkena 我们的配偶 atau 感 anak 染 kita 了，或者我们的儿女感染了， atau orang tua kita yang kita kasihi. 或者我们所爱的父母感染了。 Umumnya orang itu langsung cenderung cari rumah sakit cepat, 通常我们很慌张的去找医院， cari informasi bagaimana caranya. 我们去找一些资讯，怎么能够进到医院里面？ Yang sebetulnya tidaklah salah, 其实那也不是不对的事。 tetapi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah Tuhan, apa yang Engkau ingin nyatakan padaku dan apa yang Engkau hendaki untuk aku lakukan saat ini. 那么我们其实应该先来到神的面前，问神说：“神啊，你要我怎么做？做什么？” Saat di momen ini kita juga terpaksa ada di rumah. 这个时候，我们也不得不要待在家里， Kita harus serumah dengan pasangan atau anak yang tidak kita suka. 跟我们好像不很喜欢的配偶、不很喜欢的孩子在一起。 Biasanya kita kerja dan bisa kerja sampai malam untuk menghindari pasangan dan anak kita. 通常我们可以工作一直到晚上，来逃避跟我们的配偶、我们的孩子在一起。 Seorang teman saya, seorang pekerja yang keras, 我的一位朋友是一位很努力做工的人， dan dia men-sharingkan di dalam pokok doa kami bersama, 那么他在祷告事项里面跟我们分享， Per, aku bingung ya, sekarang aku bekerja dari rumah. 他说：“我现在应该在家里工作， Aku bingung anakku harus kuapain. 那么我现在有一点感觉到为难，我要如何去对待我的孩子呢？” Saya kaget, dia anaknya udah usia 2-3 tahun. 我很吃惊，他的孩子已经2-3岁了。 Terus apa yang terjadi begitu? 那么发生什么事呢？
Apakah di momen seperti itu kita tanya, Tuhan apa yang Engkau kehendaki untuk aku pahami, apa yang Engkau hendaki untuk aku lakukan? 那么，其实我们应该在这种的情况之下问神说：“神 Itulah 啊，我要明白什么？ Itulah 我应该 kita 做什么 itulah cara kita mencari Tuhan. ？”那是我们找神的一个方式。 Saat perusahaan kita lesu, 当我们的企业已经变得不好了， saat perusahaan mulai merumahkan teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita yang lain. 当我们很好的同工被解雇了， Di momen ini saat mungkin saudara terkena corona dan harus mengisolasi diri dari 或 siapapun. 者这个时候你已经感染病 Atau 毒，你应该要与别人隔离了。 atau bahkan mendengar orang tua kita atau pasangan kita 或者我们知道我们的父母、我们的配偶 yang harus di rumah sakit karena Ingkai- terkena virus. 进到医院里面， Di momen-momen seperti ini, 就在这种的情 apakah 况之下， kita mencari Yesus sama seperti Maria Magdalena 我 mencari 们 Yesus? 是不是像郭大老的玛利亚找耶稣呢？ Carilah Yesus yang telah bangkit itu. 你要找那复活的耶稣， Mintalah kepadanya hikmat. 向他祈求。 Tanyakan selalu, Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku? 你应该常常问主说：“主啊，你在我身上的旨意是什么呢？ Apa yang seharusnya aku pahami? 我应该明白什么事呢？ Apa yang seharusnya aku lakukan? 我应该做什么？ Berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. 就照着你的话语的原则。 Dan Tuhan akan menolong memberikan hikmat bagi kita 那 sekalian. 么神会帮助我们，赐给我们智慧。 Dan lihatlah Bapak Ibu, 弟兄姐妹，你看吧， Yesus akan menemukan saudara 耶稣会找着你， dan menyebut nama saudara. 他会称呼你的名字 Periadi. ，Berian 你。 Dan mata kita terbuka dan baru kita sadar. 那么你的眼睛才会睁开来，你才会醒悟到。 Kita mengalami kekuatan, mengalami sukacita. 我们也会经历神赐给我们的力量， Tuhan akan 赐给我们的喜乐。 Tuhan akan memberikan begitu banyak ide dan pencerahan 神会光照我们，给我们很多的出路。 dalam kita menjalani hidup kita. 那么我们能够继续我们的生活。 Jadi hidup kita itu tidak hanya sekedar mengikuti naluri semata. 其实我们活着并不是照着我们的本能 Hidup 去行事， kita itu tidak sekedar hanya memuaskan kebutuhan saya 我们 saja. 活着也不是要满足我们的欲念， Tapi kita mencari kehendak Allah. 但是我们要寻找神的旨意。 Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, tolong kami. 天父上帝，求你帮助我们， Tolong kami agar ingin terus mencari kehendak-Mu. 让我们能够继续的寻找你的旨意。 Biar kiranya melalui firman yang sudah kami baca dan dengar, 但愿借着刚才念过的经文，我们听了， Tuhan senantiasa terus mengingatkan kami. 求主继续的提醒我们， Kami pun terus berusaha untuk mencari Engkau. 我们也努力的来寻找主。 Kami tidak terjebak oleh naluri atau insting kami. 我们不照着我们的本能行事， Kami tidak terjebak hanya hidup untuk memenuhi 我们活着也不是照着我们的欲念， kebutuhan emosional kami, 或者照着我们的感情， kebutuhan materi uang kami. 或者要满足我们的财富 Tapi kami 的 mengarahkan 意念。 hidup dan pikiran kami 但是我们把我们的思想朝向你那里， untuk mencari kehendak-Mu, 来寻找你的旨意， kehendak Yesus yang telah bangkit itu. 来寻找那复活的耶稣的心意。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. Amen。 Kita bersyukur sama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap kita. Dan sekali lagi mengajak kita untuk sama-sama belajar bagaimana kita selalu menanyakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini. Cuma saya mengajak setiap kita boleh meresponi firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, sebab Dia hidup. Saya mengajak setiap kita boleh sama-sama bertepuk tangan di rumah masing-masing, menganggarkan bahwa Allah kita, Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, sebab Dia hidup agar hari esok.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, agar hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia, sebab dia hidup agar hari esok. Sebab dia hidup agar hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup agar hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita berarti karena Kristus bangkit dan hidup. Jemaat yang terkasih, di akhir ibadah online kita pada hari ini saya mengajak semua jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pengagungan dan pujian kita kepada Allah Tritunggal. Kita naikkan doksologi dan sesudah itu kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal, pohon selamat, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh ibadah online kita hari ini selesai. Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini dari rumah kita masing-masing. Saya mewakili gereja sekali lagi mengucapkan selamat Paskah. Walaupun tahun ini kita tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi jangan berkecil hati, tetap bersuka cita. Karena Alkitab berkata kepada kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, di dalam Kristus yang bangkit, di dalam Kristus yang hidup, ada hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 19 April 2020 tetap akan dilaksanakan secara online dari rumah kita masing-masing. Warta yang kedua, mari kita terus mendukung usaha pemerintah di dalam memerangi penyebaran wabah virus corona ini dengan mengikuti arahan-arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan mari kita terus berdoa, menyerahkan pemerintah kita supaya diberikan kekuatan hikmat oleh Tuhan untuk mengakhiri penyebaran wabah virus corona ini. Dan yang ketiga, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia memberi persembahan kepada Tuhan di dalam beberapa minggu ini, sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas cinta kasih kita dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dan warta yang terakhir, bagi jemaat yang tetap rindu untuk memberi persembahan, untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, saudara dapat mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan satu lagi, minggu ini juga kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di STT Iman. Jadi bagi saudara yang mentransfer persembahan saudara, nanti diberi keterangan untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan di STT Iman. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi, selamat Paskah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.